Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan semua, kepada rakan. Hari ini sekali lagi saya ambil kesempatan berpeluang untuk bersama-sama. Hari ini hari Rabu, sebenarnya saya tak jadualkan untuk sebarang sesi perkongsian, tapi hari ini saya dapati saya perlu untuk bawakan juga kerana dia masih terngiang-ngiang di fikiran, dan dia masih terbayang-bayang di fikiran, terngiang-ngiang di pendengaran. Jadi saya kira saya ada pagi ni saya buat satu slot tambahan, sesi tambahan dalam FB Live kali ini, yang mana tentang pengurusan partner. Jadi ini sebenarnya adalah antara perkara atau perbincangan sebenar yang berlaku di antara saya dan beberapa orang usahawan, dan secara khususnya sebenarnya dalam minggu ini, minggu lepas dan minggu ini ada perbincangan yang sama. Jadi saya kira ada baiknya jugalah saya kongsikan beberapa perkara supaya dia dapat memberi idea lah, orang kata kan, dapat memberi idea. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeza daripada rakan-rakan, itu memang kita raikan lah, tetapi hari ini saya kira perkongsian tentang mengurus partner, saya letak di situ, mengurus partner, emosi dan komunikasi. Sebab dalam banyak keadaan apabila kita bersama-sama dengan rakan niaga, rakan kongsi ke, ataupun orang kata rakan projek, kalau kita kata kita buat projek bisnes ataupun kita uruskan syarikat, biasanya kita akan ada sidekick kita, ataupun kita kata orang kanan, ataupun kita kata kumpulan top management, ataupun kita kata orang yang paling rapat, yang kuat dalam hal yang kita lakukan lah. Kalau bisnes tu bisnes lah, kalau projek tu projek lah, kalau mungkin perkara-perkara khusus dalam kehidupan kita lah. Tetapi hari ini sebenarnya saya nak bawakan fokus, ada beberapa senario di mana adanya keadaan tentang kita ada masalah ataupun ada isu ataupun ada cabaran, tetapi sebenarnya bukan perkara yang kritikal yang kita tackle tu. Kadang-kadang kita tackle benda lain. Kadang-kadang kita nampak benda lain, tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah perkara lain. Jadi hari ini sebenarnya saya nak bawakan beberapa senario supaya kita lihat apa sebenarnya yang berada di belakang setiap satu situasi, ataupun apa kemungkinan kebenaran di belakang beberapa perkara apabila ada isu ataupun ada perkara yang tidak dipersetujui antara partner. Jadi ini sebenarnya bukanlah perkara yang orang kata macam perkara pelik atau perkara baru. Benda ni biasa sebenarnya. Benda ni biasa, tak ada yang apa orang kata tak ada yang macam rahsia. Dia bukanlah satu rahsia, dia bukan rahsia. Dia sebenarnya bukan rahsia. Jadi bila bukan rahsia, bermakna ada perkara-perkara yang boleh kita lihat secara objektif dan kita boleh kongsikan sebenarnya untuk manfaat bersama. Saya melihatnya macam tu sebab dia bukanlah satu perkara yang kita kata keadaan yang unik. Tapi sebenarnya semua orang pernah melalui ataupun akan melalui atau mungkin sedang melalui situasi atau senario yang sama. Jadi pertama sekali apabila kita kata kita nak melihat tentang pengurusan partner ini, dia ada kepelbagaian situasi, kepelbagaian senario, kepelbagaian platform. Sebab ada partnership ni yang berbentuk memang organisasi. Ada partnership ni berbentuk projek-projek ataupun kolaborasi. Kan? Jadi sebenarnya kalau tanya saya sendiri dalam keadaan semasa, ada beberapa projek yang berbentuk kolaborasi, ada beberapa projek yang berbentuk orang kata persetujuan, tapi kita tidak membuka sebarang apa orang cakap syarikat ke apa, tak ada. Tetapi kita berjalan dengan beberapa projek yang kita tahu, kita jalankan dari masa ke semasa, dan kita teruskan dan kita teruskan dari masa ke semasa juga. Jadi bila perkara-perkara ni berlaku, kita bercakap tentang partnership, orang suka melihat tentang bisnes sahaja. Memang kerangka dia tu bisnes, tetapi tidak semesti berpartner atau kita kata partnership itu
dalam kerangka kita nak pegang saham, kita ada ownership dalam syarikat, kita ada ownership dalam bisnes tu, tak. Sebenarnya dia ada banyak bentuk. Jadi hari ini sebenarnya saya dia bila kita sebut ada banyak senario, panjanglah pula ceritanya kan. Tapi hari ini saya nak bawakan satu senario secara spesifik di mana pengurusan partnership ini sebenarnya melibatkan emosi dan komunikasi. Emosi dan komunikasi. Jadi baru-baru inilah saya terus kepada senario dia. Senario dia ialah seorang usahawan, memang ada bisnes lah, memang ada syarikat. Jadi dalam keadaan tertentu, ialah perniagaan kita ni, bisnes kita ni tak adalah sentiasa hebat kan. Memanglah nampak betul lah tu, kita ada perniagaan yang baik yang kita urus, tetapi ada masa-masa ini semua realiti lah. Ada masa-masa memang kita down, bisnes kita down, di mana mungkin sales kita tak banyak macam dulu, ataupun kita kata dalam keadaan pandemik terutamanya, ataupun tak pandemik sekalipun, memang kita akan ada isu-isu tertentu dalam perniagaan kita. Tapi biasanya isu yang paling kritikal adalah cash flow. Isu yang paling penting adalah tentang kecukupan pengurusan keuangan untuk memastikan operasi berjalan. Biasanya yang itu. Dia biasanya kadang-kadang kalau macam isu contohlah yang melibatkan kewangan ni, contoh kan, bila kita tak dapat bayar supplier, kita tak dapat bayar gaji staff, kita tak dapat bayar komitmen syarikat. Biasanya masalah itu adalah yang kritikal kita tengok. Kalau contoh staff lari, kritikal juga, tetapi kita lihat dia secondary selepas keuangan. Kadang-kadang kita tengok vendor lambat, dia tak hantar supply. Kita lihat dia satu perkara yang kritikal, tetapi kita punya perasaan, kita punya rasa risau, renyah tu tadi tidak seteruk bagaimana apabila keadaan kita tak cukup dalam bahagian keuangan. Yang ini kalau tuan-tuan puan reflect balik, tengok balik sama ada tuan-tuan puan sendiri seorang usahawan atau partner dalam syarikat, ini adalah perkara yang realiti lah. Kita memang susah hati kalau staff lari, kita memang susah hati kalau pelanggan pelanggan curang. Kita memang susah hatilah kalau ada vendor tiba-tiba tak deliver. Memang kita kata kita rugi, tapi dia punya tekanan ataupun kita rasa susah atau bimbang tu tidak sekuat atau tidak seteruk, stres kita tu tak seteruk sekiranya waktu tu kita masih ada cukup duit, cukup cash. Kita rasa okey lagi. Tapi kalau staff cukup sekalipun, kalau vendor tak ada masalah, kalau klien okey sekalipun, tapi tak cukup, ada isu cash flow, tak cukup, itu memang kita akan jadi terus orang cakap rasa sangat masalah besar kan, masalah besar. Jadi berbalik kepada isu partner, apa kaitannya? Jadi ada beberapa senario, situasi dia berbeza-beza, tetapi apa saya lihat tuan-tuan puan apabila tuan-tuan puan rakan-rakan usahawan berkongsi ataupun jumpa saya ataupun hantar email ataupun hantar WhatsApp, ada setengah-setengah tu saya tak attend semuanya kerana ia berkenaan masa. Macam pagi ni sebenarnya saya ambil sedikit masa ni, saya luangkan kerana in between time saya sedang menunggu waktu mesyuarat ni, jadi saya sementara menunggu, sementara saya dah buat kerja saya ni, saya kata okeylah saya kongsikan sekitar 15 ke 20 minit ni, jadi saya gunakan ni. Jadi dengan kerangka masa yang ada ni, kita lihat sebagai contoh senario tuan dan puan, kita kata kita bersetuju dengan partner kita. Kita buat projek, kita buat bisnes. Sampai satu tahap partner kita tu tak bersetuju atau dah tak nak bersama dengan kita. Jadi dia bagi banyak alasan. Contohnya dia bagi alasan, suami saya tak bagilah. Isteri saya kata lebih baik saya join bisnes dia lah. Macam-macam alasan. Dalam keadaan saya dah tak berminat lah nak buat bisnes ni. Jadi bermacam-macam alasan sebenarnya. Ataupun dia kata, saya dah tak boleh lah nak commit, nak kembangkan bisnes ni dengan awak. Contoh. Ni antara partner Tapi di sebalik itu sebenarnya, sekiranya kita, katalah contoh, kita tahu partner kita tu bagus. Kita nak partner kita tu stay. Dan kita ni pula, bila dengar macam tu, kita kata kita nak hormati dia. Kita nak, tak nak ganggu dia. Kita nak jaga dia. Jadi kita kata, oh dia gini dia gitu
Jadi kita berhenti. Saya ada sarankan kepada beberapa orang partner yang ada masalah dengan partner yang lain. Saya kata duduk bincang, why don't you negotiate? Maksudnya bila bincang tu mesti ada satu proses negosiasi. Kalau kita nakkan dia tetap bersama kita, sebab biasanya dalam keadaan-keadaan tertentu partner-partner ni adalah partner yang bagus. Tetapi mereka menarik diri dengan kepelbagaian alasan ataupun respon ataupun feedback yang berbeza yang kita rasa, oh dia ni teruk lah, dia ni nak lari lah, dia ni quit lah, dia ni tak. Jadi kita terus bila partner tu menyatakan satu keadaan yang dia kata dia nak keluar daripada partnership atau dia tak boleh nak commit, apa yang berlaku kebanyakannya, kita yang mendengar tu kita terus nak judge dia. Oh dia dah tak setia. Dia ni memang dah tak nak lah dengan kita ni. Dia ni memang ada. Jadi bila kita terus label dia tanpa kita bertenang dulu dan kita ajak ataupun kita buka ruang negosiasi, dia akan bermasalah. Jadi ada beberapa orang yang datang jumpa tu, saya kata senang saja. Bincang dulu. Apa sebenarnya yang dia nak? Apa sebenarnya yang kita nak? Negotiate dulu. Jadi saya lihat apabila hubungan berpartner ni, dia banyak kepada emosi dan kita lupa nak berkomunikasi. We focus on our emotion about what we feel and then we tend to forget on what should I communicate to this person. Dia ni untuk kedua-dua pihak lah. Sama ada pihak partner yang nak tarik diri ataupun ada masalah tu, ataupun pihak partner yang ada kuasa buat keputusan ataupun pengurusan dalam organisasi tu ataupun dalam projek tu. Dia dua hala bukan kepada satu sahaja. Jadi ramai di kalangan kita banyak sangat tengok keadaan emosi dan ini bukan lelaki perempuan semua. Lelaki perempuan yang tak lelaki yang tak perempuan pun kadang-kadang ialah dia perkara yang sama. Kadang-kadang kita kata perempuan lebih beremosi berbanding lelaki. Saya jumpa banyak juga lelaki yang buat keputusan berdasarkan emosi juga. Walaupun data dah ada, apa dah ada, dia masih lagi ada elemen emosi dalam tu. Jadi ini sebenarnya antara perkara yang saya lihat perlu diberi perhatian. Jadi emosinya adalah bila partner kita tu menyatakan sesuatu, kita perlu ambil masa untuk melihat secara objektif kenapa sebenarnya. Contohlah, sebenarnya sekarang ni ada isu keuangan. Contoh. Jadi dia terpaksa ikut bisnes isteri dia dan keluar daripada partnership kita ni disebabkan bisnes isterinya itu perlu lebih dibantu untuk menjana kewangan yang stabil. Contoh. Jadi bila kita kata kalau isu dia keuangan, apa yang kita boleh offer kalau kita nak dia duduk dengan kita lagi? Kecuali lah kalau memang kita pun dah tak suka dengan partner tu. Jadi kita memang tak bagi ruang negotiation. Tapi kebanyakan yang datang jumpa saya ni, biasanya mereka masih mahu berpartner. Tetapi ada isu-isu ni. Mereka masih lagi, sebenarnya mereka nak stay. Ramai yang masih nak duduk dalam partnership sedia ada tu. Tetapi isunya itulah. Ada yang tak puas hati tentang cara pembayaran ataupun pembahagian keuntungan. Ataupun ada setengah tu, dia bukannya nak untung, nak duit sangat. Tapi dia nak ada kuasa, dia nak ada power. Dia nak ada sense of ownership. Dia nak ada authority dalam projek-projek tu atau dalam syarikat. Tapi kita gagal untuk melihat tu. Dia ada dua. Kita gagal untuk melihat dan satu pihak lagi gagal untuk menyampaikannya. Kalau kita memang nak authority, kita nak kita nak ada setengah orang tuan-tuan puan partner kita. Bila kita berpartner ni level dia dah berbeza lah. Dia orang bukan macam staff biasa Mereka ni berfikir betul-betul nak jayakan bisnes. Jadi ada setengah individu perlukan authority tu. Contoh kalau dia CFO, dia nak on the financial part tu datang dari dia dulu, bukan dari CEO. Datang dari dia dulu. Dia nak bentang semua kat CEO. Lepas tu CEO tengok barulah begitu. Tapi apa yang berlaku? CEO bagi instruction semua. Jadi kemungkinan ada pernah saya jumpa itu situasinya di mana dia tak rasa dia sebagai partner itu sebab dia nak keluar. Bukannya kerana dia tak suka dengan partnership tu atau dia tak gembira ataupun apa-apa. Tetapi dua-dua pihak gagal untuk menyampaikan mesej yang betul. They fail to communicate to each other about their main concern, the real concern in their partnership. Itu sebenarnya. Tapi yang dia fokus adalah dia rasa macam
Okey, partner ni nak apa, partner ni yang lebih, okey, partner ni yang lebih, oh dia senior partner, aku junior partner. Jadi dia lebih kepada emosi, dan ini berlaku bukan hanya di kalangan partnership perempuan. Jadi orang kata, tu sekali lagi saya sebut, orang kata okey partnership ni emosi sebab perempuan, tak. Dan daripada 10 orang yang jumpa saya, biasanya yang isu partnership ni kan, yang ramai yang datang jumpa saya yang bercakap ni, kalau daripada 10 orang tu saya sebut 4 lelaki, 6 perempuan. Tetapi daripada 6 orang perempuan ni, 3 mewakili lelaki. Sebab dia kata pasangan dia ataupun partner lelaki dia tak nak tak ada inisiatif nak cari solusi. Jadi dia tolong carikan solusi tu. Itu yang berlaku. Jadi bila bercakap tentang pengurusan partnership ni, ada banyaklah macam-macam orang cakap kan. Orang kata cara kita nak mendorong lah, cara kita menyediakan report lah, macam-macam. Kalau macam saya, pendekatannya memang betul. Kita kata tentang komunikasi, kemudian kita kata tentang penyediaan report. Tetapi sebenarnya yang dua-dua ni adalah kemahiran bernegosiasi tu. To negotiate. Jadi bila kita kata bernegosiasi ni, dia akan balik kepada satu perkara, iaitu kita kena jelas apa yang kita nak. Contoh, kalau kita kata kita nak power. Okey, saya nak authority. Give me full authority as a CFO. Once you appoint me as the CFO, contoh. You may want the full authority. Atau dalam keadaan lain, kita kemungkinan kita memang ada isu ownership. Ownership. Jadi selagi kita berpartner dalam projek, tapi tak ada secara jelas pemilikan ataupun ownership kepada syarikat yang menjalankan projek, kadang-kadang dia juga akan melibatkan tak bersetuju, tak happy, tak suka, dah tak nak berpartner untuk projek, dah tak nak macam tu. Jadi kena lihat sebenarnya apa berlaku. Kalau kita kata okey, lepas ni kalau nak buat projek, you kena bagi I 30%. Tak ada 30%, I tak nak buat. Contoh. Ataupun dia demand, okey, lepas ni kalau ada projek apa-apa, I need 40%. No 40%, no project with me. Contoh. Jadi sebenarnya mungkin kita kata, kita akan rasa, dia ni sekarang nak duit je. Oh, dia ni sekarang nak untung je. Oh, dia ni sekarang dah tamak. Tapi sebenarnya apa di sebalik tu? Jadi kita bila katalah ada situasi tu, kita kena negotiate. Jadi contoh, kalau kita kata kita nak minta, okey, kalau nak projek ni kena 40%, tapi saya masih terbuka untuk perbincangan. Kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia nak kita bincang lagi walaupun dia demand 40%, bincanglah. Jadi bila bincang tu yang kita kena ada apa yang kita nak offer atau yang kita nak negotiate. Contoh, dia kata dia demand, okey, saya nak 40%. Bila bincang, rupa-rupanya sebenarnya 20% je pun okey. Tapi rupa-rupanya okey, dia nak dia nak authority. Okey, dia nak kerja-kerja contoh macam ni. Jadi saya rasa kita tak ada halangan untuk beri. Kan? Kita boleh beri. Okey, authority untuk menjaga untuk menjaga bahagian apa dalam projek ni. Kalau memang itu, jadi kita jalan, tak ada masalah. Kerana kita tahu partner yang kita nak itu adalah seorang partner yang bagus. Jadi inilah yang saya sebutkan bila kita kata mengurus partner. Dan orang-orang yang kita bawa masuk sebagai partner ni adalah orang-orang yang kita pilih. Jadi mesti ada sebab kenapa kita pilih dia. Dan saya yakin tuan dan puan nak dia stay. Jadi itu yang saya sebut tadi. Sebenarnya dua ni, emosi dan komunikasi. Kita banyak cepat. Kita cepat nak judge, cepat nak hukum orang. Itu sebabnya kita jadi cepat macam tu. Jadi kita kena ubah tu. Jadi bila ada partner yang datang cakap-cakap macam tu kan, terus kita kata, oh dia ni dah tamak lah. Oh dia ni dah tak percaya kat kita lah. Oh dia ni dah nak buat sendiri. Okey, dia dah tak nak bersama dengan kita. Tapi apa sebenarnya di sebalik tu? Jadi kepada rakan-rakan semua, hari ni sebenarnya saya bawakan ni khusus juga untuk rakan-rakan yang dah pernah berjumpa dengan saya bercakap tentang partnership ini. Bila kita sebut tu sebenarnya dia bukan hanya tentang emosi, tetapi fokus juga kepada komunikasi, iaitu negosiasi. Apa yang kita boleh negotiate? Apa yang boleh kita kata, okay, we lose some, we win some. Kadang-kadang orang cakap win-win situation kan, dia win, kita win. Tapi sebenarnya both party, sebenarnya kedua-dua pihak, we win some, we lose some. Kan? Tapi kalau kita asyik nak fikir win memang susah.
Kalau kita asyik nak fikir layan perasaan kita. Oh, dia minta kenaikan persen Oh, dia ni dah tamak lah. Ini mulalah mata duitan. Kalau kita terus judge macam tu, tak ada perbincangan, tak ada lagi ruang negosiasi, dah susah lah. Kata contoh partner hantar email, cakap sesuatu, katalah dia ni. Jadi, sentiasa buka ruang perbincangan. Jadi kita kata, okay, mari kita duduk dulu bincang. Let's meet up. We would like to understand further on your request. So, meet up. Jadi kalau dapat email, lepas tu kita terus respon. Ataupun dia hantar WhatsApp, kita terus respon. Ataupun dia cakap, kita terus respon. Jadi inilah yang kita kata emosi. Jadi ini berlaku bukan perempuan sahaja, sebab saya banyak juga mengalami senario yang sama. Jadi kadang-kadang bila kita buat proposal ataupun kita request sesuatu, terus dijawab macam itu, jadi kita dah hilang, kita dah lost trust. Saya sendiri pernah menyatakan sesuatu kepada partner. Ini pengalaman lama lah, banyak lah, ada beberapa perkara. Jadi ada beberapa request ataupun beberapa cadangan yang kita nyatakan. Dan kalau macam saya, memang dalam setiap email ataupun setiap message saya akan beritahu bahawa saya harap ada ruang perbincangan lanjut. Jadi saya dah cakap macam tu, terus respon dalam WhatsApp, terus respon dalam email, dan responnya itu adalah respon yang terus negatif. Jadi bagi saya, terus kita kata, oh, dah tak boleh discuss ni. Okeylah. So jadi kita dah tak ada keinginan untuk meneruskan partnership itu. Jadi sekurang-kurangnya dalam keadaan sekarang, terutamanya, dia mesti ada dua bahagian. Kurangkan layan emosi itu, fokus kepada negosiasi. Kan, kita kadang-kadang kecil hati. Oh, kita dah friends, kita dah 10 tahun berkawan, kita dah 5 tahun sama-sama bisnes. You tak puas hati lagi, you nak saham banyak lagi, you nak share banyak lagi, you nak allowance banyak lagi, you nak gaji tinggi lagi, contohlah kan, contoh. Jadi kita jangan emosi macam tu. Jadi kita bawa berbincang. Okey, macam mana sebenarnya? Jadi kita ada benda-benda kita perlu justify kan. Ada perkara-perkara kita boleh rancang. Okey, mungkin bukan sekarang. Apa kata setahun lagi? Apa kata selepas 6 bulan kita revise? Jadi itu, negosiasi itu yang kita kena ada. Jadi percayalah tuan dan puan semua, ini bukan isu jantina. Dia bukan tentang perempuan atau lelaki. Tetapi dia sebenarnya adalah tentang kita, setiap daripada kita. Saya sendiri melalui pelbagai senario, ada perkara-perkara saya juga pernah buat silap. Jadi daripada situlah apabila rakan-rakan, tuan dan puan datang berjumpa saya, ada perkara-perkara yang saya kongsikan berdasarkan pengalaman. Dan saya selalu sebut, saya kata ini adalah apa yang saya sarankan. You do you. Jadi ini cuma saranan saya, bukannya satu perkara yang kata, okey wajib ikut ini, bukan. Tapi ini saranan saya, apabila mengurus partner ini, kurangkan melihat judge orang tu, judge partner tu secara emosi. Fokus kepada negosiasi. Kecuali kalau kita dah tak suka dia, kita memang dah tak nak dia, tu lain lah. Tapi kebanyakannya memang tahu kita nak partner tu, kita sayang partner tu, kita suka cara dia kerja, semua sekali. Tapi ada perkara yang berlaku menyebabkan argument ataupun tak bersetuju. Bawalah berbincang, bawalah berunding. Bincang dan runding. Kalau tahu kemahiran berunding tu tak bagus ataupun kita tak ada kemahiran berunding, belajarlah, sebab ini kemahiran. Learn the skill. Belajarlah kemahiran berunding. Tapi salah satu perkara saya sendiri belajar dalam kemahiran berunding adalah kita mesti tahu apa yang kita boleh lepaskan dan setakat mana kita boleh lepaskan. Hanya takat tu je. Kalau tidak, memang rundingan tamat. Tak perlu berunding. Kita sendiri kena tahulah. Jadi maksudnya semua orang, bila kita sama-sama berunding kan, partner A, partner B, partner A kena tahu sampai mana tahap dia boleh let go, sampai mana dia tak boleh. Partner A pun sama. Bahagian mana yang dia nak minta tu, sampai mana dia boleh let go. Kena capai satu titik pertemuan. Kalau ruang perbincangan pun langsung tak ada, kan, itu yang menyebabkan banyak berlaku, orang kata, putus hubungan persahabatan, hubungan dah tak harmoni. Itulah. Jadi ada perkara-perkara ni yang ada kalanya perlu kita segera baiki, tapi apa yang dah berlalu tu sudahlah. Jadi untuk yang ke depan atau yang sedang kita lalui sekarang, kalau tuan dan puan memang ada dalam keadaan sekarang, buka untuk ruang perbincangan, negotiate. Kalau tak tahu macam mana nak bincang, tak tahu nak negotiate, itu yang kena jumpa mediator lah, kena tanya.
Kadang-kadang saya ni ada juga orang tanya-tanya, tetapi saya hanya menjawab dengan kapasiti yang ada. Dengan kapasiti yang ada. Jadi saya harap tuan dan puan pun maklum, kita masing-masing ada komitmen dan kita ada masa-masa khusus yang kita sediakan untuk klien, untuk keluarga, untuk kawan-kawan. Jadi kita kena susunkan masa kita. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan, saya doakan urusan tuan dan puan semua baik-baik. Sekiranya tuan dan puan sedang dalam keadaan partnership, projek ke, kolaborasi projek ke, ataupun syarikat ke, bukalah ruang perbincangan, berundinglah dengan baik, insya-Allah. Jadi untuk itu untuk itu saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Hari ini hari Rabu, tidak dijadualkan untuk live bersama rakan-rakan, tapi saya slotkan yang saya masukkan sementara menunggu sesi mesyuarat. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.